Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Profesor Siti Aisyah dan selaku semua rakan-rakan siswa-siswi UTM Space. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan subtopik nombor 7 di mana tajuknya adalah Discuss the benefit of regular exercise in middle age in relation to the nervous and circulation system lah. Di mana kumpulan kami akan membincangkan faedah latihan biasa pada pertengahan umur dan berkaitan dengan saraf dan sistem peredaran darah lah. Saya merupakan Cempaka binti Ibrahim selaku ketua kumpulan dan seterusnya rakan siswa saya akan meneruskan pembentangan lah dari segi pengenalan dan seterusnya. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afifah binti Daniel alias Kamil ingin menerangkan berkenaan pengenalan di dalam kajian ini. Okay, dalam kajian ini akan menerangkan konsep asas kecergasan, prinsip-prinsip asas latihan kecergasan fizikal, amalan gaya hidup sihat yang menekankan komponen aktiviti fizikal secara berterusan yang dapat menyumbangkan terhadap kesihatan, memahami faktor-faktor yang mengekang seseorang daripada mengamalkan gaya hidup sihat dapat membantu individu dalam mengamalkan dan menjadikan amalan itu satu tabiat. Okay, dalam kajian ini juga telah menerangkan matlamat kajian. Kajian ini dijangka akan dapat mengenal pasti kefahaman pelajar akan penting latihan biasa di usia pertengahan dan sistem peredaran darah. Okay, selepas ini saya akan serahkan kepada rakan saya. Okey, seterusnya saya akan memberi penerangan sedikit berkenaan beberapa latihan biasa yang akan dipraktiklah. Seperti yang kita tengok dalam slide ni, dia ada terdapat 3 iaitu flexibility atau daya tahan kardiovaskular dan daya ketangkasan, di mana flexibility lebih kepada sendi-sendi pergerakan dalam badan manusia. Seperti gambar yang kita tengok ni, kita boleh buat regangan aktiviti pada rutin seharian dalam lingkungan kiraan 15 saat atau 30 saat dan kita boleh apply 2 ke 3 kali di bahagian anggota badan lah untuk memberi peredaran darah yang baiklah. Seterusnya daya tahan kardiovaskular. Daya tahan kardiovaskular seperti kita tengok gambar ni, kita boleh buat skipping, kita boleh buat berenang, senam aerobik dan sebagainya. Kerana daya tahan kardiovaskular ni boleh membantu mengempam darah beroksigen secara efisien dalam badan kita ataupun badan perumuran dalam pertengahan usia. Seterusnya ialah daya ketahanan ketangkasan di mana dia keupayaan untuk kita bergerak posisi dengan cepat dan terkawal. Seperti kita maklum, kita boleh buat aktiviti seperti yang sekarang Malaysia kita buat, banyak aktiviti Zumba, senam aerobik dan sebagainya. Seterusnya, rakan saya akan menyambung subtopik yang seterusnya iaitu penyelidikan luar negara. Seterusnya, Elka akan terus meneruskan untuk pembentangan penyelidikan luar negara. Oke, salam sejahtera. Sekian. Francis Corrigan dan Bernard Bonney pada tahun 2015. Respon antara aktiviti fizikal dan hipertensi kejadian oleh Su Chiao Liu, iaitu dalam kajian ini hipertensi, faktor risiko utama penyakit kardiovaskular juga merupakan penyebab utama kematian pramatang dan penyebab kecacatan ketiga. Kajian senaman yang kerap, terapi penggantian hormon dan penurunan berkaitan dengan kepatuhan arteri karotid pada wanita yang sihat oleh J.M. Morgan. Dalam kesimpulannya, wanita bersukan lebih sihat dengan mempunyai kadar denyutan yang normal. Okey, seterusnya akan disambung oleh sahabat saya iaitu Tuan Ahmad Khan. Seterusnya untuk penyelidikan di Malaysia. Okey, terdapat banyak kajian. Tapi yang kita boleh highlight di sini adalah beberapa seperti
artikel daripada Victoria Stayanova. Beliau membuktikan bahawa kesan peredaran darah dengan adanya aktiviti fizikal dan ubat-ubatan. Okay, seterusnya, kajian intervensi menggunakan kaedah pengurusan diet dan aktiviti fizikal dalam kalangan orang dewasa yang mengalami sindrom metabolik di raup paha. Okay, kesimpulannya, pemakanan dan senaman memerlukan pemprosesan dan antara salah satunya yang membantu adalah aktiviti gaya hidup yang sihat. Seterusnya, serahkan kepada kawan saya, Azizul. Terima kasih Encik Ahmad. Saya Muhammad Azizul bin Mak Yusof. Slide seterusnya saya akan menceritakan sedikit kepentingan latihan fizikal. Menurut Shakir 2007 dan Corbin 2004, faedah daripada latihan fizikal yang boleh diperoleh adalah seperti berikut. Yang pertama, menurunkan risiko tekanan darah tinggi. Yang kedua, mengurangkan tahap kolesterol dalam badan. Yang ketiga, mengurangkan risiko penyakit jantung dan diabetes. Yang keempat, menurunkan berat badan. Yang kelima, mengekalkan otot sihat. Yang keenam, membina ketahanan dalam mengendalikan emosi stres. Yang ketujuh, meningkatkan jumlah darah dan keupayaan mengangkut oksigen. Yang kelapan, penampilan personaliti yang baik. Yang kesembilan, meningkatkan kualiti hidup. Yang kesepuluh, meningkatkan kekuatan otot. Dan yang terakhir adalah mengekalkan tahap fleksibiliti sendi. Secara kesimpulannya, gaya hidup tidak aktif, aktiviti fizikal yang sederhana dikaitkan dengan penyakit kardiovaskular dan menyumbang kepada kematian. Dengan itu, banyak faedah yang boleh diperhatikan dengan mengamalkan gaya hidup sihat di awal usia pertengahan. Hal ini akan dapat mengurangkan risiko sakit yang lebih tinggi berdasarkan bukti-bukti yang dikaji dalam Malaysia maupun luar negara. Di samping itu, senaman maupun latihan yang biasa dan mudah juga boleh dilaksanakan bagi menjamin anggota badan yang sihat dan sistem pengedaran darah yang lancar. Oleh itu, marilah kita mengamalkan gaya hidup sihat bagi menjaga fizikal, mental, sosial dan kerohanian. Sekian, terima kasih. Okey, sekian daripada kumpulan kami berkenaan topik nombor 7 dan sesi soal jawab dipermulakanlah. Sekian, terima kasih.